Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya'i was salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa muallimina wa man lahum huquq alaina syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. As'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhab razaqul fattahul alim al-qabidul basitul hafizul rafi'ul mu'izzul muzillus sami'ul basirul hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majid al-ba'isul syekh al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajidul majidul waqidul samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala qawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Perempuan yang dirahmati Allah sekalian, mari kita sama-sama jangan jemu, jangan bosan, jangan seri, menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT. Jangan jemu menyebut Alhamdulillah. Selalu menyebut Alhamdulillah kerana terlalu banyak nikmat yang Allah bagi kepada kita. Setiap masa selalu kita sebut kataan Alhamdulillah, menandakan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Syukur tu apa? Terima kasih. Kita berterima kasih dengan Allah SWT. Yang pertama, dihidupkannya kita balik. Setelah dimatikannya kita seketika pada malam tadi, kejap ni dihidupkannya kita balik. Dapat kita datang ke markas ni, dapat bersembang, dapat mengaji. Sudah makan belum? Dapat makan, dapat berjumpa kawan-kawan. Yang pentingnya dapat kita ilmu yang memberi manfaat. Mudah-mudahan lebih lagi kita belajar apa? Perkara-perkara yang akan berlaku selepas kita mati, supaya kita bersedia untuk kehidupan selepas mati. Lepas mati itu kita hidup balik. Bersedia kita dengan amalan-amalannya, dengan takwanya. Jadi itu yang kita bersyukur Allah Ta'ala tu. Allah bagi peluang lagi. Ada tak orang yang Allah tak bagi peluang lagi? Ada. Sama dia belum mati. Dia belum mati tapi Allah tak bagi peluang lagi. Maknanya dia dah mati sebelum mati. Tahu majlis ilmu ni tapi saja tak siok. Atau tengok orang dah mati sebelum mati tu. Kecuali dia ada ada urusan. Itu tak apa. Ini saja tak siok. Ketik aku berada dalam majlis ilmu. Siapa ngajar Haji Ibrahim? Lagi aku ketik. Lagi siapa ngajar? Ustaz Samsudin. Aku ketik dia ke dia tu. Lagi siapa ngajar? Tuan Haji Ranju ketik aku dengar. Lagi siapa ngajar? Ustaz Syazan. Lagi aku ketik. Tak gemar saja. Siapa yang ngajar dia tak? Jadi Alhamdulillah Allah buka hati kita supaya mau datang kepada majlis ilmu. Dapat pahala hadir dalam majlis ilmu. Ni kau. Duduk aja walaupun dia tidur, dapat pahala. Telinganya kalau tak dengar pun dapat pahala. Badannya duduk sini dapat pahala lagi. Lebih-lebih lagi kalau dia betul-betul memerhatikan, belajar betul-betul. Kerana ini perintah Nabi ni. Apa kata Nabi? Kun aliman. Jadilah kamu orang yang mengajar. Bukan semua orang boleh mengajar pun. Ada orang-orang yang boleh mengajar. Jadi au muta'alliman, atau jadi orang yang belajar. Tanda ngajar belajar. Orang belajar ada kitab, ada pen, ada tape recorder kalau nak rakam, ada video kalau dia ada video dia boleh ambil live. Tunggu ngajar boleh dah ambil live? Boleh Saya selalu ambil live, bukan saya ngajar, tunggu lain ada live. Tak saya tengok dalam Facebook saya tu. Banyak. Hari ini yang mengajar siapa? Ustaz Hafiz Abdullah, saya ambil live. Itu mengajar siapa lagi? Ustaz Hafiz Saad. Lagi siapa mengajar lagi? Ustaz apa namanya? Fakri Hazan dan sebagainya. Ambil live. Kalau kita tak berapa perhatian, balik rumah boleh kita perhati benar-benar. Itu orang belajar. Tak nak belajar, ngajar tak nak, belajar tak nak. Paling komannya dengar. Au mustami'an. Au mustami'an apa? Kitab tak ada, pena tak ada, pen tak ada, apa pun tak ada. Dengar je, teringin saja. Jadilah dapat pahala juga ya. Wala takur rabi'an. Jangan kamu jadi golongan yang keempat. Ada hadis lain, ada lagi satu, wala muhibban. Jangan au muhibban. Itu ada lagi. Ini saya tak sebut yang tu. Wala takur rabi'an. Jangan kamu jadi golongan yang keempat. Siapa golongan keempat tu?
Ngajar tanda. Belajar pun tanda. Nengok pun tak siap. Apa kata Nabi? Fatahullah. Maka binasalah kamu ya. Kalau kamu jadi golongan yang 4. Atau ada satu hadis lain, au muhibban, atau kasih kepada majlis ilmu tu. Kasih kepada tuan guru tu, kasih kepada orang yang belajar tu, kasih kepada majlis-majlis tu ya. Tu masih lagi dapat pahala. Au khamisan, jangan kamu jadi golongan yang kelima. Ngajar tak ndak, belajar tak ndak, nengok tak ndak, getik pula tu. Itu yang kelima tu, getik pula tu ya. Lagi teruk lah. Jangan jadi apa tu. Paling kurangnya kita ada 4 golongan disuruh oleh Nabi tau. Apa dia? 4 golongan tadi. Yang pertama, udah lupa, penat ngabur. Yang pertama apa? Ngajar nombor 1. Nombor 2, tak boleh ngajar. Belajar, tak boleh belajar. Nengok, tak nak nengok. Ada hal maksudnya tak nak nengok apa? Kasih dengan majlis ilmu itu. Seronok hati dia tengok orang ngaji. Dia tak boleh ngaji. Seronok dia. Dia bagi kerjasama. Bantu dia. Sumbangan dia bagi sumbangan untuk majlis ilmu tu. Seronoknya ya. Sekurang-kurangnya didoakan mereka. Itu yang 4 golongan. Jangan jadi golongan kelima. Kalau jadi golongan kelima, binasalah kamu, kata Nabi ya. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam 4 golongan tadi. Paling komannya 4 golongan ataupun 3 golongan. Mudah-mudahan kita boleh ada majlis ilmu, pergi ke mana-mana pun. Bukan mesti dekat rumah kita aja, bukan mesti di rumah kita juga, bukan mesti di masjid aja. Di mana-mana pun kalau ada majlis ilmu, dia akan menghayati. Tak kira siapa ngajar. Memang tak habis. Jawab. Tuntutlah kamu ilmu dari buayan sampai liang lahat. Udah masuk liang lahat belum? Ada? Siapa udah masuk liang lahat? Angkat tangan. Dah tak masuk? Apa buat? Belajar. Memang tak habis-habis. Siapa yang habis belajar? Dia tanya. Kamu dah habis ke belajar? Tak maksudnya. Tanya balik. Kamu dah habis ke ngaji? Apa jawab dia? Apa jawab dia juga nak? Agaknya. Kamu dah habis ke ngaji? Dia tanya. Ada? Kalau tak habis? Belajar lah. Sampai bila? Sampai masuk ke liang lahat. Kun aliman. Aliman. Ain alif lam min alif min alif ya. Aliman. Alim ya. Orang alim tu. Kun aliman. Udah. Ain alif lam mim nun. Min nun min alif. Ain alif lam min alif. Min alif kata 2 tu man apa? Man ya. Kun aliman. Ain alif kata lam bawah li min alif 2 tak ada nun, min alif je. Dia tanwin ya. Min alif 2 di atas man. Kun aliman. Au muta'alliman. Au muta'allim. Mim ta ain lam min alif. Min alif. Min alif. Alif pun tak ada 2 juga ya. Min alif 2 di atas man. Au muta'alliman ya. Lam tu ada 1. Muta'alliman. Au muta'alliman. Udah. Au mustami'an. Min sin ta min ain alif. Au mustami'an. Min bawah mi, ain alif di atas, 2 di atas an. Au mustami'an. Udah tulis. Ya. Au mustami'an. Wala takun, wala waw lam alif, wala takun tab nun, wala takun rabi'an. Ra alif ba ain alif. Ra alif ba ain alif. Wala takun rabi'an. Jangan kamu jadi golongan yang keempat. Apa jadi? Kalau kamu jadi golongan yang kedua, fatahula.
waw, lam, kaf. Fatahulah. Maka binasalah kamu. Ya. Cuba baca. 1, 2, 3. Yang tadi. Kun tadi apa? Ada kun aliman. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi? Lepas tu? Au muta'alliman. Lagi? Au mustami'an. Lagi? Wala takun rabi'an. Okey. Boleh dapat? Sekali lagi. 1, 2, 3. Au muta'alliman. Au mustami'an. Wala takun rabi'an. Wala takur ya, takur nun mati juga ra, takur rabi'an. Okey? Fatahulah ya. Bagus. Pandai murid-murid tadi kau cikgu ya. Hafal ni. Bila hafal boleh khabar orang lain. Cikgu kanan hafal. Tuntutlah kamu ilmu daripada apa? Daripada buayan hingga ke liang lahat. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kena Arab ni. Tak payah Arab, tak payah Melayu boleh ya. Alright, itu dia punya mukadimah aja ya. Sekarang tu tak baca kitab kan? Kau surat berapa? Saya kata 20. Ya, betul. 120. Alam barzah tu. Ya. Mana pengajar? Tanpa kecuali seorang pun yang hisap. Ya, bukan surat 120. Tanpa kecuali seorang pun yang hisap. Perhisaban. Sampai dengan lindungannya tu ya. Period perhisabannya tu. Di mana setiap manusia dan jin tanpa kecuali tu. Alright. Kita ni masih bercerita tentang alam mahsyar. Saya cek dia tadi. Tengok line yang tak ada, jenuh mencari, tak jumpa. Saya cek dia tentang mana berhenti dulu ya. Saya cari tanda ni. Tapi ni kita di alam mahsyar. Di alam mahsyar tu macam-macam dilakukan oleh Allah kepada kita. Mula-mula di barisnya kita kepada berapa baris? Sudah saya khabar ni. Berapa baris? 120 baris. Ya, semua sekali di baris 120. Saya, puan-puan, tuan-tuan, George Bush, Tan Sri Mahyudin Yassin, lagi Tengku Abdul Rahman, lagi habis semua. Sama dia beriman tak beriman. Di baris kemudian 120 baris. Tapi bukan campur je tak. Malaikat yang membarikan. Cikgu Henan situ, Cik Mah situ, Yan situ, Amnah situ, ada belakang tu. Jumpa kita entahlah ya. Berapa manusia tu? Berapa manusia di dalam masyarakat tu? Bukan juta-juta, atas lagi juta lagi tahu. Tak tahu berapa trilion ke berapa bilion, bukan bilion, trilion atas lagi, berapa bilion. Kita tahu daripada Nabi Adam sampai manusia terakhir. Dibarikan oleh malaikat kepada 120 baris. Ya. Di antara 120 baris tu berapa baris orang beriman? 3 baris saja. Jadi paling ke belakang, paling curut, kita hendak baris yang berapa? Hendak baris yang berapa? Paling curut, hendak berapa? Baris yang ketiga. Siapa hendak baris keempat ke tangan? Ngapa canda? Ngapa canda? Takut apa? Baris yang keempat, curutinya tak beriman lah tu. Sampai ke baris 120, tak beriman belakang tu. 3 baris saja beriman. 4 kapio, 5 kapio, 6 kapio, 100 kapio, 120 kapio belakang. 117 baris itu kapio belakang. Artinya kalau kapio ke mana perginya? Neraka lah, kejap-kejap itu terus dia tendang masuk neraka. Tom masuk neraka belakang. Tahu? Hanya 3 baris saja yang beriman. Jadi, tak ada masuk dalam 3 baris tu?
Sekali lagi, ndak ke tak ndak masuk dalam 3 baris tu. Kalau boleh baris yang pertama lah. Ya. Udah 3 baris tu semua bubar. Yang 117 baris tu mana? Masuk neraka lah. Terus dia halal, dia ditendang masuk neraka. Mana tahu? Allah kawan Quran. Melalui titi lah. Dia tendang naik titi tu. Tom. Seorang. Semua seorang-seorang masuk neraka. Firaun. Dia tentu je tu. Manusia yang ada dalam dunia ni tak boleh khabar Allah. Kita tak tahu. Tapi Firaun tahu dah. Tahu. Lagi apa? Namrud. Lagi? Haman. Qarun. Itu semua ahli neraka belakang. Itu kita tahu tu. Abu Lahab. Abu Jahal. Yang lain tak tahu. Manusia biasa macam kita tak tahu. Najib tak tahu ya, jangan berani-berani. Ya. Terus masuk neraka. Jadi kita berdiri tadi, yang jadi merangkak, macam merangkak jalan tadi. Itu lain. Itu orang yang beriman. Ada yang merangkak lambat pergi sampai ya. Tapi lepas dia menyudah dia. Orang kafir tak ada. Dibawa meniti siratul mustaqim tu terus jatuh di belakang. Semua jatuh. Kerana titi siratul mustaqim tu besar mana? Lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Melangkah dia terus jatuh. Berbondong-bondong ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara kata Allah ya. Dihalau orang kafir itu masuk neraka secara berbondong-bondong. Tinggal 3 baris saja yang beriman. Bolehlah masuk syurga. Termasuk Haji Ibrahim. Masuk tak? Termasuk Cikgu Enan. Termasuk Cik Mah. Termasuk Amna. Termasuk siapa yang tak nampak. Tutup muka. Mana nampak ya? Ya? Dan sebagainya. Yan lupa dengan apa? Ada. Masuk Yan. Tak ada Yan? Aku tak ada pula. Semua tu. Layak baru bukan tentu masuk syurga. 3 baris itu hanya layak masuk syurga. Kemudian 3 baris itu pula dibariskan semula kepada 4 baris. Yang tadi 3 baris ya, yang layak masuk syurga tu, yang kafir ke mana? Udah terus masuk neraka ya. Layak masuk syurga, dibaris kepada 3 baris. Yang 3 baris tu dibubarkan, kemudian dibariskan balik kepada berapa baris? 4 baris. Tadi 3 baris. Berpisah daripada 3 baris tu, bariskan semula. Siapa yang bariskannya? Malaikat lah dengan perintah Allah Taala ya. Dibariskannya kepada 4 baris. Barisan yang pertama, orang yang masuk syurga tanpa hisab. Tak ada kena hisab. Itu barisan pertama. Yang kedua, orang yang masuk syurga tapi kena hisab. Tidak masuk neraka tapi kena hisab. Jadi maknanya lambat ke cepat masuk syurganya? Lambat sikit lah. Kenapa lambat? Kenapa lambat? Kerana kena hisab. Atau kenapa lambat kalau kena hisab? Kenapa? Tunggu dia punya giliran. Udah habis beratur tu, dah dihisab satu-satu, baru lepas. Terus dapat masuk syurga lepas tu ya. Itu golongan kedua. Golongan ketiga, layak masuk neraka, layak masuk syurga tapi masuk neraka dulu. Layak masuk syurga tapi masuk neraka dulu. Kenapa? Kerana dosa-dosanya dia tak taubat dengan dosa tu, dia mati dalam keadaan berdosa. Tak ada taubat. Jadi dosa tu perlu dibalas lah. Perlu dibalas. Jadi masuk neraka dulu. Siapa nak angkat tangan? Angkat tangan, saya nak angkat gambar mana dia orang yang nak ni kata. Mana tahu? Agak-agak lama ke sekejap? Satu waktu tinggal semayang Cik Mah, berapa lama masuk neraka? 500 apa? 60 tahun masuk neraka. 60 tahun masuk neraka. Satu waktu tinggal semayang, bukan sengaja. Masuk neraka 60 tahun. Dunia ke akhirat. 60 tahun tu dunia ke akhirat. Akhirat. Ya. Kalau 60 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Udah. Ini cikgu matematik ni dulu tau. Berapa? 60 kali 1000. Mana datang 1000 tu?
Mana datang 1000? Itu dunia. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Jadi 60 tahun, 60 kali 1000. Kali pula dengan 365. Mana datang 365 tu? Tahu. Kerana setahun ada 365 hari. Ya. 60 kali 1000 dah 60,000. 60,000 kali 365 berapa? Sudah saya kabur dulu ni. Berapa? 21,900,000 tahun. Itu satu tinggal. Itu satu waktu. Bukan satu kali. Bukan satu hari, satu waktu. Ya. Yang ramai meninggal semayang ni, orang lelaki ke orang perempuan? Orang perempuan. Bukan orang perempuan pas saya ni. Orang ada yang menjolang mati nak saya. Anak ada menjolang. Marah dengan saya. Bukan perempuan sini. Perempuan tempat lain. Kenapa? Kalau dia bersalin, Cuti panjang. dia bersalin, patutnya waktu dia bersalin tu berapa lama? Berapa lama? Nifas tu berapa lama? Paling lamanya 60 hari 60 malam ya. Kadang-kadang dia bersalin tu sebulan dah kering. Bila dah kering wajib tak semayang? Wajib tak semayang. Tapi kalau perempuan Melayu, walaupun kering dah 30 hari, semayang ke tak? Tidak. Kenapa? Pantang. Kerana dia pantang berapa kali? Berapa hari? 44 hari. Nah, nak nunggu hari 44 juga. Kalau tak? Kalau tak semayang lagi. Jadi mana yang berapa hari tinggal semayang? 30 hari dah kering. Tunggu boleh 44 hari. Berapa hari tak semayang? 14 hari tak semayang. 14 hari tak semayang. Kalau satu hari 5 kali. Kalau 14 hari berapa kali? Ya Allah, 5 kali 14 berapa? Kata cikgu ni, cikgu Ainan berapa? Ya. 14 hari apa? 14 hari. Sekali 5 hari. 14 kali 5 berapa? 70 kali tak semayang. 70 kali tak semayang. Dia nunggu 44 juga. Kata kisah dia, masa dulu tu macam saya lah dia. Situ mak-mak situ, kata tak ada betul tak. Tunggu dulu habis. 44 hari baru semayang. Jangan dengar cakap mak kau itu. Dulu tak tahu kan kita. Tak tahu apa nak buat sekarang. Taubat. Taubat macam mana? Kalau buat semayang, taubat macam mana? Nanti berkata. Qadha. Jangan taubat je. Qadha ya. Itu suruh taubat tu. Qadha balik. Selagi masih ada nyawa ni. Kata semayang kita ya. Semayang lah. Puasa. Qadha juga. Dan sebagainya. Sebagai itulah. Masuk neraka dulu. Ditanya tadi lama ke sekejap kan dulu kan? Jawabnya lama ke sekejap? Lama lah tu ya. Itu golongan ketiga. Golongan keempat. Golongan keempat apa? Orang yang masuk neraka tidak, masuk syurga pun tidak. Dia panggil apa? Dia panggil apa? Ashabul A'raf. Golongan tengah-tengah. Ashabul A'raf. Nak masuk syurga tak cukup pahala. Nak masuk neraka tak cukup dosa. Terhegi-hegi lah di atas titi siratal mustaqim tu. Ada titi juga Ustaz. Siratal mustaqim tu bukan ke titi. Ya, ada titi. Atas titi tu. Terhegi-hegi. Menjerit-jerit dalam atas tu. Cikgu Anan, tolonglah bagi saya satu pahala kan. Cikgu Anan tengah apa? Tengah nari di syurga tu. Dengan nari apa? Ketipang payung le payung. Alah payung le payung. Ketipang payung. Mana peduli je tak? Minta pula pada Amnah. Amnah bawa lah sebalik. Dia tengah apa? Tengah bercengkrama dengan suaminya dia apa? Di syurga. Peduli yang beda. Ya. Itulah terjerit. Ya. Dengar. Dia dari atas titi siratal mustaqim tu dia atas. Tapi dengar juga, dengar. Ngapa kamu tak nak ngaji aku ajak kamu ke tu? Ngapa kamu tak semayang? Ngapa kamu tak nutup aurat? Masa tu? Ya.
Akhirnya dapatlah dia satu pahala. Kerana ada juga golongan syurga tu yang pemurah, hati pemurah. Dia baginya satu pahala. Tapi setelah tak tahulah berapa juta tahun terjerit-jeritnya, dapat lelahnya satu pahala. Dapatlah dia masuk syurga. Itu golongan tengah-tengah kan. Yang bagi itu pula, yang sebenarnya dia bagi itu, dia pun cukup-cukup dia pahala yang masuk syurga. Bukan banyak nak pahala. Itu pun dia baginya. Tapi masuk syurga ni bukannya dia ada keluar balik ya. Masuk syurga tak ada keluar balik. Kalau masuk neraka boleh keluar tak? Boleh. Masuk syurga tak ada keluar balik. Terus syurga ya. Jadi kerana kemurahannya, dia dapat pangkat yang tertinggi di syurga. Walaupun ibadahnya tak layak untuk mendapat pangkat itu. Itu golongan 4 tadi. Ya? Faham ke golongan 4 ni? Yang pertama, ya Allah penat ngajar ni. Yang pertama, masuk syurga tanpa hisap. Yang kedua, masuk syurga kena hisap. Yang ketiga, masuk neraka dulu, lepas tu masuk syurga. Yang keempat, golongan tengah-tengah. Nak yang mana? Ustaz, yang ketiga dengan yang keempat juga. Yang keempat tengah-tengah itu sebenarnya. Ada lebih bagus antara dua tu. Macam mana? Yang keempat dengan yang ketiga, yang keempat tengah-tengah. Tak masuk neraka pun. Yang ketiga masuk neraka dia mau keluar. Yang keempat tu mana yang yang mana dah? Antara 3 dengan 4. Ini tanya Cik Mahdi. Yang mana nampak? Nak nombor 3 ke nak nombor 4? Nak nombor 4. Betul. Nombor 4 dah. Nombor 4 tak masuk neraka. Dia atas titi sirat aja. Dia tak masuk neraka. Panasan tu jadi rahsia. Panasan tu jadi rahsia. Panasan neraka. Neraka tu yang masuk neraka lah. Bawah neraka, atas tu titi sirat tu. Jauh ke dekat antara titi sirat tu dengan dasar neraka tu? Jauh. Nak sampai berapa lama? 70 tahun baru sampai. Pandai ya. Daripada titi sirat tu jatuh tu pergi ke neraka, berapa lama jatuhnya? 70 tahun baru sampai ya. 70 tahun tu akhirat tau, bukan dunia. Baru sampai. Jadi orang yang masuk neraka tu. Tak ada lah dia ahli neraka, dia tak masuk neraka. Tak ada lah apa tulisnya banduan kita ada ya. Dia tak masuk neraka. Memanglah begitulah. Lentar leri je. Tolonglah. Bukan elok. Korang apanya? Bukan elok ya. Korang seksanya. Lentar leri je. Korang seksa. Kalau masuk neraka, lagi dahsyat eh. Alright. Itu golongan ya. Untuk orang beriman ya. Dia akan ada apa? Di pada masa tu orang beriman dia akan dihisab. Akan dicek. Ini yang kita nak baca begini. Yang pertama apa? Period perhisaban. Tengok kitab. Period apa? Tempoh ya. Tempoh perhisaban. Iaitu tempoh apa? Tempoh kita dicek. Semua apa yang kita ada akan dicek oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan harta aja. Kelakuan kita dicek. Pandangan kita dicek. Pendengaran kita dicek. Lidah kita dicek. Apa saja yang kita buat dalam dunia semua akan diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Lama ke sekejap masanya? Lamalah. Berapa patah perkataan kamu bercakap dalam dunia ni? Daripada pandai bercakap, daripada akil balik sampai mati. Berapa perkataan? Semua akan dicek. Banyaklah. Semua akan satu-satu dicek. Kalau baik dapat pahala. Kalau jahat dapat dosa. Itu dicek satu-satu ya. Di mana setiap manusia dan jin tanpa kecuali, no exception, tanpa kecuali seorang pun akan dihisab. Ada dah ayat Qurannya? Apa dia? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Surah apa? Ya Allah selalu baca tak tahu. Surah apa?
At-takasur, ya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ujung sekali. Kemudian kamu akan ditanya. Setiap nikmat yang kamu terima semua akan ditanya oleh Allah SWT, ya. Everything will be accounted for. Cakap putih. Tak ada cakap putih, tak syong. Nak cakap putih ke? Everything will be accounted for. Semua akan diambil kira. Tak ada satu pun yang akan ketinggalan. Semua akan diambil kira oleh Allah SWT, ya. Apa saja. Kamu makan pagi ni apa? Esok di akhirat ditanya. Mana dapat? Mana beli? Duit apa belinya? Di kedai mana belinya? Cek lah. Cuma ada cek yang ringan, ada cek yang bersungguh-sungguh. Cek yang bersangatan. Itu masa kita budak. Mak ayah yang tanggung. Sekarang ni Kita yang kena. Yang budak tak ditanya pun. Itu mak ayah nanggung, tak ada kita tanya pun. Kita belum balik lagi. Apa kita makan tak ada berdosa lagi. Sekarang ni berdosa tak apa yang kita buat? Kalau salah, berdosa. Itu hisaban namanya. Tengok di mana setiap manusia dan jin pun kena juga. Tanpa kecuali seorang pun akan dihisab. Akan diperhitungkan semua perbuatan. Perbuatan dibuat. Apa dibuat? Lari 100 meter pakai seluar pendek dalam masa tingkat 3. Tak ada tak? Atau kalau dia buat macam mana? Taubatlah. taubat. Macam mana nak buat taubat? Minta ampun tak boleh. Minta ampun dengan Allah. Taubat dengan Allah bukan minta dengan orang. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa. Dekat Melayu ya Allah, ampunkan dosa aku dulu. Ya. Lari 100 meter pakai seluar pendek. Ampunkan dosa aku, nengok wayang. Cerita apa? Dah sebut dah tu, Ustaz. Dah sebut dah. Kalau boleh kena sebut satu-satu. Kalau ingat, kalau tak ingat tak apalah. Kalau tak ingat, apa? Kalau tak ingat macam mana? Ampunkanlah segala dosa yang telah aku lakukan ya Allah. Ya? Aku ni banyak dosa. Ampunkanlah semuanya. Itu masa bila pun, Ustaz, ya? Bila-bila boleh. Dia tak ada apa. Sentiasa terbuka pintu taubat tu tak pernah tutup. Pintu yang tak pernah tutup, pintu taubat dah. Bila tutupnya? Bila nyawa sampai ke kerongkongan. Sampai kerongkong ni, tutup lah ya. Atau bila matahari terbit dari mana? Dari barat ya. Sana terbit. Itu dah. Perkataan gerak-gerinya semasa hidup di dunia ini akan diminta dipertanggungjawabkannya. Apa saja. You are responsible of what you do in this world. What you did in this world. Semua tanggungjawab kita. Semua akan dicek. Pertanggungjawabannya dari masalah yang sekecil-kecilnya sampai kepada sebesar-besarnya ya. Dari kecil-kecil masalah pun, yang besar pun apa? Akan ditanya. Masalah kecil apa? Apa masalah kecil? Micik nyamuk, itu ditanya tu. Micik semut ditanya lagi. Sekarang ditanya lah, kalau tak berdosa pun ditanya juga. Apa saja? Semua akan ditanya. Tanya bukan mesti dihukum, dia tanya je. Itu tanya. Bukan mesti dihukum, ada yang harus, ada yang tak harus ya. Semua ditanya. Makan roti canai pagi tadi, tanya. Bukan kena hukum makan roti canai. Haram ke tak? Tidak, tanya juga. Apa saja ya. Yang baik atau yang jahat, semua akan ditanya. Contoh bagi makan roti canai, dia tanya, apalah rasanya jawab. Jawab yang betul jawablah. Ni beli kedai. Ni beli kedai apa? Kedai mana tu? Kedai siapa kenal anak janda saya tu mana? Beli kedai tu atau beli kedai mamak tu kata. Kedai mamak salah. Itu tanya. Mana beli roti canai? Kedai Mubarak umpamanya. Duit apa belinya? Tanya tu. Duit apa belinya? Duit jumpa terus beli ya, betul. Itu apa nak jawab? Salah lah. Dia pakai duit curi macam? Duit rasuah? Lagi salah. Itu semua akan ditanya. Perkataan gerak-gerinya semasa hidup di dunia itu akan diminta pertanggungjawaban dari
Masalah yang sekecil-kecilnya sampai kepada masalah yang sebesar-besarnya. Masalah besar. Masalah negara umpamanya akan ditanya apa-apa pun. Perhisaban atau pengadilan akhirat ini hampir sama caranya dengan pengadilan-pengadilan di dunia ni. Ada pendakwa, ada saksi, ada penafian, akan ditanya betul. Di zaman moden sekarang ini, macam itulah. Macam kita masuk mahkamah lah, ada dapat saksi, ada tak yang mendakwa, boleh tak kita nafikan? Boleh, dan sebagainya. Tapi di akhirat besok tak boleh nak nafi pun, kerana saksi itu yang menjadi saksi apa? Tangan kita, kaki kita, lidah kita, mata kita, telinga kita. Apa nak dinafikan? Semua mendakwa. Kita mati. Inilah mati ni tengok tu cerita apa? Orang mencium Hollywood tu kan. Inilah mati tengok ni kata, tengok orang apa lagi tahu. Tengok orang bertumbuk tu. Ini mati tengok Ini lidah ni ngocok tu, tumbuk tu lidah tu ngocok ni. Bantai. Lidah tu cakap, aku dengar bol. Esok semua saksi tu kebanyakannya lah saksi pendakwa. Yang menafi, kalau dia tak buat, nafi lah. Kalau juga kata kaki juga aku pergi sama. Kaki mengabuk. Inilah kaki tu, pergi berjoget dulu kan. Inilah kaki tu. Pergi naik atas pentas tu. Berjoget, nyanyi betul ini lidah dia. Lidah nyanyi tu. Dari Melaka ke negeri Pahang. Semua akan menjadi saksi. Yang tak bercakap, mulut dia. Mulut tak cakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada pernah dengar ayat ni? Surah apa? Surah Yasin. Mulut mereka akan ditutup, dikunci, disil. Dia apa? Seal tu tahu, dijahit. Dan berkatalah tangan-tangan tu kata, dan kaki pun jadi saksi. Kata kaki tu. Aku lah kaki nak berjalan pergi kedai judi tu, kedai minum arak tu sebagainya. Betul tak? Katalah dia pergi seluruh badan pergi ke tempat yang elok sikit tak sangat. Kita pun salah pun je. Kalau katalah pergi ke tempat yang pentas kat semua tu kan dia Pergi majlis ilmu umpamanya. Kaki jadi saksi juga. Dapat pahala tu. Dapat pahala. Tak ada lagi kena hukum ya. Kalau dia tak pentas jadi sendiri ni pun. Jadi apa? Jadi bukan tongkat sendiri yang dia tahu. Pun kena dosa juga tu. Tengoklah majlis apa. Dia baru berlakon. Kalau berlakon, lakon apa? Dan sebagainya ya. Semua akan dicek. Ustaz, kita dah buat dulu. Kita dah taubat, time juga ke? Dah taubat, delete lah. Tahu delete? Tahu apa delete? Dipadam ya. Allah padam. Tak adalah dia apa? Esok yang keluar yang baik-baik aja. Amnah pergi ngaji ada, nampak ya. Amnah bersedekah nampak. Amnah berzikir nampak. Amnah baca Quran nampak. Amnah apa? Selawat nampak. Yang baik-baik aja. Yang jahat ya. Dah padam dulu anda malaikat ya. Dia dengan perintah Allah. Tak ada lagi. Kita hendak yang baik-baik ke yang jahat? Yang baik-baik saja ya. Itu dia penghisaban. Ustaz, kami cari kita nak cakap nak taubat betul itu. Itu pula kalau kata Nabi nak bercakap biar yang baik-baik aja. Atau diam. Pandai pun. Ini Nabi ngajar ni, Nabi nyuruh kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa percaya dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik-baik saja. Atau ontok. Tahu apa ontok? Ontok tak kawa. Apa? Diam. Yang cakap. Be silent. Tapi itu tahu Ustaz. Ha. Tapi telinga. Itu lah. Tahu dia jadi kena tu lagi tak lagi teruk kena je. Tahu dia buat juga. Jadi nak cakap yang baik-baik. Apa cakap yang baik-baik? Apa percakapan yang baik? Subhanallah. Baik tak? Alhamdulillah. Baik tak? Allahu Akbar. Baik tak? La ilaha illallah. Baik tak? Itu dia kata cakap yang elok. Entah berjalan tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Entah naik motor Amnah nak balik kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh tak? Saya ingat sampai 5-6 tu lupa balik. Ingat balik. Ajak balik.
Tak apalah. Sekurang-kurangnya ada buat. Sekurang-kurangnya ada buat, ya. Macam kau jawab masak, itu ingat. Ha. 5 kali kena kali semua hilang lah. Biasa tu. Saya pun begitu juga, ya. Tapi sekurang-kurangnya ada buat tak? Jadilah, ya. Mula tu memang ingat. Lupa tu memang manusia sifatnya apa tu? Mana yang kan, ya? Kalau hati yang bersifat Ustaz, lidah tak sebut hati sebut, jadi hati pahala. Apa tadi dia tanya dia kan? Dapat pahala hati tu. Tapi lidah tak dapat pahala. Kalau lidah ngumpat, hati ingat Allah, lidah ngumpat orang je. Dapat dosa pun dapat, pahala pun dapat. Lidah berdosa, hati pahala. Jadi seri dia. Mana mau seri ngumpat orang, kena jumpa dengan orang yang diumpat tu, kena minta maaf dengan dia, baru dia ampun. Kalau tak, Allah tak boleh ampun kan? Kalau ngumpat orang. Jadi sebab itu jangan ngumpat orang. Nak ngumpat orang? Apa? Nak ngumpat orang macam mana? Jangan sebut kejahatan dia. Itu namanya ngumpat. Muji tak apa? Ngumpat tak boleh. Kalau ngumpat apa buat? Kena jumpa dengan dia. Kena tanya dia. Kena kabur pada dia. Minta maaf lah Cikgu Ainan ya. Saya ngatir Cikgu Ainan. Kata ngatir begini. Kena kabur. Pang! Kampurnya apa buat? Apa buat? Diam. Jangan melawan. Maaf ya kena. Kalau macam Ustaz kata, macam saya kata, untuk nampak Ustaz Ibrahim perjalanan berbongkok. Itu. Ada dosa ke tidak? Kalau ngumpat dosa lah. Tapi kalau dia kesian ni tak lah. Ya? Dia kesian. Kalau boleh nak tolong. Dia tak ada dosa ya. Ngongkok jalannya. Tongkat pun tinggi. Dia tongkat dalam motor. Ya? Itu jalan. Itu kan ngumpat. Kalau ngumpat tu lah. Ustaz Ibrahim tu makan ya Allah pelahapnya. Itu nama ngumpat. Ya? Ada beza. Apa kata ngumpat? Menyatakan yang buruk terhadap orang lain. Mengatakan sesuatu terhadap orang lain, kalau dia dengar, dia marah. Dia mengata dengan mencerita tak usah. Apa lah? Dia menceritakan hal orang lain, kalau dia dengar, dia marah. Itu namanya ngumpat. Tapi kalau dia tak marah, bukan ngumpat namanya. Walaupun benda tu ya, yang ya itulah namanya ngumpat. Yang ya itulah namanya ngumpat. Yang tak ya itu namanya apa? Dusta. Mana tak? Nak ngumpat ke nak dusta? Mana nak ngumpat ke nak dusta? Dua-dua tak nak ya? Kadang-kadang nak rasanya banyak di bawah ramai tu. Lupa je ada cerita tu. Cerita tak apa. Tapi cerita yang baik-baik. Cerita yang baik-baik tak apa. Jangan ngumpat. Ya? Banyak tu orang ada yang ngumpat. Ada seorang ngumpat. Pergilah. Tinggalkan majlis itu. Kalau dengar dia tengah ngumpat, tinggalkan majlis itu. Minta maaf dia cuma nak berak kata. Apa salah? Walaupun tidak nak berak, masa itu boleh tak nipu? Boleh tak nipu? Boleh, hukumnya harus. Ya? Lagi satu kan masalah kita dengan ngaji. Orang telefon, tanya tengah buat apa tu. Kita malas kita ngaji, kita ada tetamu. Malah kata kita nak bangun, kita ngaji tu kan. Kalau kita tak kabur kan. Kita kata ada tetamu datang. Itu je. Dia menipu lagi tak apa. Orang telefon nak ngaji. Kabur nak ngaji. Jaga hati tu. Jaga hati tu. Jangan takut. Jaga hati tu. Saya tengah haji ni kata. Ya? Kena cakap benar ya. Jangan bohong kat situ. Itu bohong tak kena tempat. Jangan. Kabur betul-betul. Saya tengah haji ni kata. Ya. Tapi jaga hati tu. Jangan dengan ada rasa tak kabur, rasa bongkak rasa jangan ya. Jangan ada riak sombong apa ya. Takutkan riak adalah riak. Dengar ke? Takutkan riak adalah riak. Jangan takut ke riak. Buat semata-mata kerana Allah. Alright. Perhisaban atau pengadilan akhirat ini hampir sama caranya dengan pengadilan-pengadilan di dunia. Di zaman moden sekarang ini. Yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bertindak sebagai hakim. Hakimnya siapa? Allah Taala. Adil kita adil. Kalau Allah jadi hakim, adil kita adil. Adil mana Allah jadi zalim ya? Hakimnya Allah sendiri. Dia tanpa hakim anggota, dia tanpa hakim anggota atau pengganti. Tak ada orang lain jadi anggota. Tak ada siapa yang boleh ganti dia ya. Seluruh manusia dan jin menjadi terdakwa. Semua akan didakwa. Dituduh. Dakwa tu dituduh ya. Jin pun kena tuduh. Sedangkan seluruh malaikat menjadi
Jaksa penuntut. Jaksa tu apa? Penolong ya. Jaksa penambah ya. JP ya. Itu jaksa ya. Penuntut. Sedangkan nabi-nabi dan rasul-rasul sebagai pembela. Nabi pembela. Dia ni umat aku ya Allah, janganlah seksa dia. Dia merayu kepada Allah Taala. Yang merayu itu apa? Yang merayu itu apa? Kekasih Allah. Agak-agak Tuhan kabul ke tak? Kabul. Kalau itu banyak selawat. Bila banyak selawat, Nabi boleh bantu tak? Boleh. Dia patut masuk neraka. Kerana selawat banyak. Kata Nabi, ya Allah, dia ni hamba selalu selawat dengan aku, ya Allah. Yang minta dengan Allah itu siapa? Kekasihnya. Kalau kekasih minta macam? Kalau boyfriend minta macam? Dapat saja lah. Begitulah. Ini kekasih Allah. Apa saja minta Nabi itu dikabulkan oleh Allah Taala. Sebab itu banyaklah selawat kepada Nabi ya. Perhisaban itu dimulai dengan soal jawab. Lalu membaca buku catatan harian. Kita dapat buku catatan. Ya. Jadual harian ada. Lalu melihat foto-foto, gambar ada semua. Gini hari ada tak gambar lama-lama? Ada, sampai ada Facebook. Gambar lama-lama tu keluar belakang. Masa nak darah tu keluar, masa sekolah tu keluar, masa bertunang tu keluar. Semua gambar-gambar ada ya. Foto ada. Mendengarkan rakaman-rakaman lalu. Sekarang ni ada rakaman lalu. Ada tak? Cerita Musa Menjanggut ada tak? Cerita Sajan Hasan ada tak? Cerita apa lagi? Macam-macam ada ya. Ada boleh diimbas kembali. Rakaman lalu. Timbangan raksasa. Di akhirat besok ada daging besar-besaran. Raksasa tu apa? Besar. Daging besar. Berapa daunnya? Berapa daun daging tu? 2. Satu untuk nimbang apa? Pahala. Yang satu nimbang dosa. Yang mana berat? Itu ada daging tu ya. Itu di akhirat. Daging raksasa ya. Foto-foto mendengarkan rakaman lalu. Timbangan raksasa yang menimbang kebajikan dan kejahatan. Semua ditimbang. Dari yang sekecil-kecil sampai kepada yang sebesar-besarnya. Itu yang Allah kata apa? Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man sambung. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah ya. Kamu buat sekecil-kecil, pahala akan diperlihatkan nanti. Kamu akan nampak apa sekecil-kecil pahala ni. Apa sajalah. Datang mereka ni tengok ada tak cicak dia pun ambil nyapu-sapu ya. Dia dapat pahala insya-Allah. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Jadi maksudnya dia tengok foto lama ni tadi yang ni dosa ke ataupun macam mana? Tu boleh tengok esok. Lastnya tengok mana banyak dosa ke pahala. Itu yang timbang tu. Ya, kita ada buat dosa pun ada, buat pahala pun ada kan. Ya. Jadi bila timbang benda neraca tu tengok mana berat. Berat dosa ke berat pahala. Kalau berat pahala dapat masuk syurga. Kalau berat dosa masuk neraka dulu ya. Dia. Tapi ini orang beriman ni. Orang beriman ni layak dah masuk syurga. Layak. Tapi sebelum masuk syurga tu dia cek dulu. Satu-satu semua akan dicek. Ya. Mana kita ni? Perhisaban itu dimulai dengan soal jawab lalu membaca buku catatan harian. Kita akan dapat kitab amal kita besok ya. Lalu melihat foto-foto, mendengarkan rakaman lalu, timbangan raksasa yang menimbang kebajikan dan kejahatan. Dari yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Tidak luput dari pertanggungjawaban itu para nabi. Nabi pun akan ditanggungjawabkan juga. Ditanya besok, sudah kamu sampai ke risalah yang aku suruh kamu sampai? Sudah. Nabi mana pernah tak sampai ya? Nabi dan Rasul. Malah mereka lah yang paling berat pertanggungjawabannya ya. Dan yang paling berat pula ialah orang-orang yang semasa hidupnya memegang kekuasaan seperti kepala-kepala negara. Siapa kepala negara? Raja-raja lagi, menteri-menteri lagi, gubernur-gubernur lagi, presiden-presiden itu kepala-kepala negara lagi ya. Menteri-menteri, pemimpin-pemimpin besar sampai kepada pemimpin-pemimpin terkecil. Kita ni pemimpin kita. Kita ni pemimpin kita. Pemimpin. Apa yang kita pimpin? Anak-anak ada. Kalau tak ada anak, apa yang kita pimpin? Pimpin mata. Siapa tak ada mata?
Pimpin telinga. Siapa tak ada telinga? Pimpin tangan. Siapa tak ada tangan? Kita pemimpin belaka. Sebab kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Everything will be accounted for. Tak ada satu punya tertinggal. Nah, jadi akan dicek tu. Ya. Bahkan setiap manusia apa saja kedudukannya dianggap oleh Allah sebagai pemimpin. Tu kepala negara tadi ya. Dianggap sebagai pemimpin. Asal manusia itu memimpin lah. Sekongkorannya dia memimpin lidahnya, memimpin kakinya, memimpin tangannya, memimpin perutnya, barang-barang masuk perut siapa. Dan memimpin apa saja anggota yang diberi Allah kepada dia. Dia jadi pemimpin. Macam mana digunakannya? Maaf Ustaz, nak tanya lagi satu. Banyak tadi. Jadi kalau yang semua tak accident, yang patahlah kaki dia, tangan dia apa, tiba-tiba kena soal lagi. Siapa kena soal? Tangan yang ada tukar Ya. Soal juga. Kamu dah patah tangan, apa buat? Semayang ke tak? Ngapa tak semayang? Boleh ambil uduk tak? Macam mana cara ambil uduk dan sebagainya? Semua ditanya balik. Tak ada satu yang ketinggalan ya. Kamu masuk hospital, semayang tak di hospital? Tak boleh berdiri, boleh tak semayang duduk? Tak boleh duduk, boleh tak baring? Tak boleh baring, ada hati semayang tak? Sengkorannya. Paling komanya hati itu semayang. Boleh cukup waktu. Semua akan dicek. Tak ada satu yang ketinggalan. Allah ada ke pernah lepas pandang? Ada ke pernah dia lupa? Tak ada. Itu dia. Tapi sebab itu semua itu adalah pemimpin-pemimpin. Kita semayang tak, hati baca semua Tak mana yang ingat lah. Kan ada rukun semayang tu. Mana yang boleh buat rukun tu. Bahkan setiap manusia, apa saja kedudukannya, dianggap oleh Allah sebagai pemimpin yang harus bertanggungjawab. Suami bertanggungjawab, bertanggungjawab. Isteri bertanggungjawab. Ada tanggungjawab masing-masing. Suami ada tanggungjawab dia, isteri ada tanggungjawab dia ya. Isteri bertanggungjawab. Suami bertanggungjawab, isteri bertanggungjawab dan begitu juga seterusnya. Semua. Bibi pun ada tanggungjawab. Tahu bibi? Yang di rumah kita tu tanggungjawab tu. Jadi tuan kepada bibi tu tanggungjawab tak? Tanggungjawab. Kalau bibi tu keluar tak turun, tuan tu kena tak? Ada tak tuan tu nasihatkan? Kita nasihatkan dia tak boleh. Itu lain cerita. Itu dia kena. Kita dah kabur. Itu sebab kata kalau nampak satu kemungkaran, ubahlah dengan kuasa, dengan tangan yang ada. Ugut dia. Kalau kamu tak tolong keluar, aku tak nak bagi gaji. Betul? Dan sebagainya. Itu kuasa yang ada. Begitulah seterusnya ya. Semua suami bertanggungjawab, isteri bertanggungjawab dan begitulah seterusnya. Inilah yang dinamai apa? Yaumiddin. Yaumiddin artinya hari pembalasan. Ada tak sebut Yaumiddin? Maliki Yaumiddin. Dia yang berkuasa di hari kemudian. Siapa dia tu? Yang berkuasa di hari kemudian siapa? Hanya Allah saja. Maliki Yaumiddin. Lain ada kuasa. George Bush ada kuasa. Donald Trump ada kuasa. Presiden Soeharto ada kuasa. Muhyiddin Yassin ada kuasa. Dr. Mahathir ada kuasa. Tak ada. Siapa tu? Yang kuasanya Allah Ta'ala saja. Itu Yaumiddin. Lagi satu saya nak tanya. Kalau misalnya yang punya bunga dibuang kat bumi kan, dia buang di campur dalam untuk dikumpul mayat. Macam mana tu Ustaz? Macam mana dibuang? Kalau orang tu bergaduh, dia dibunuh kawan dia. Dia dipinggal jadi macam ditokan kat semua. Betul? Orang lain tak tahu mayat. Lama baru dikumpul mayat. Ada macam mana dia yang kat bumi kan mayat? Bumi ke je lah. Yelah. Kalau boleh mandi ke lah. Tidak, masa dia Ha? buang dari mayat tu, tak jumpa siapa-siapa, dia kena soal jawab. Memang dah mayat tu bukan mesti bukan mesti ditanam aja. Dalam laut pun dia mayat, dalam perut ikan pun dia mayat juga, dalam perut buaya pun dia mayat juga. Akan ditanya. Dia sudah berada di alam barzakh. Akan ditanya. Macam mana caranya? Entahlah. Kalau nak tahu, panggil buaya tu makan. Dalam perut buaya tu macam mana? Tapi dia akan ditanya. Walaupun hancur, kena bom, C4 ngebom je, hancur tu.
Bila jadi mayat akan ditanya ya. Dan sebagainya. Itu ya. Kemudian last kali yang ketujuh ya. Period pembalasan. Tadi pertanyaan ya. Ini tadi period perhisaban. Kemudian yang ketujuh pembalasan, dibalas. Apa saja dibuat akan dibalas. Itu period pembalasan. Apa itu period? Tempoh ya. Masa pembalasan. Di mana setiap orang setelah dihisab atau diadili akan mendapat pembalasan dari apa saja yang mereka pernah lakukan dalam hidupnya di dunia ini. Apa saja dibuat? Contohnya dia baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad 11 kali. Allah akan bagi dia satu mahligai di syurga. Dia baca 22 kali. Berapa dapat mahligai? Dua mahligai di syurga. Dia baca 1000 kali. Berapa? Masa hari Ashura, sunat tak baca qul huwallahu ahad? Berapa kali? 1000 kali. Kira lah. 1000 bagi 11. Sekurang-kurangnya 99. Sekurang-kurangnya. Mahligai. Tidak ke tak nak? Tidak ke tak nak? Atas? Baca lah. Dia baca qul huwallahu ahad 3 kali. Seolah-olah membaca seluruh Al-Quran Al-Karim. Jadi baca lah. Begitu juga dia mengumpat. Dia mengumpat besok. Apa? Lidahnya, tangannya ada apa? Ada kukunya dia buat apa? Temaga. Ngomong tu. Kalau suka ngumpat. Dan sebagainya. Orang berzina. Siapa berzina besok? Di akhirat besok, kemaluannya tu hangus, terbakar. Bau busuk. Kemudian datang malaikat. Kalau lelaki lah, malaikat akan datang mengelilingi kemaluan tu. Dia besarkan kemaluan tu susah dunia. Itu kalau lelaki. Kalau perempuan, susunya tu. Susah dunia ni, tahu? Kalau dia berzina. Tu datang malaikat mengelilingi kemaluan. Kita dah baca di Sayyid Sarikin. Dah baca belum? Dah baca dah? Malaikat tu akan membilang. 1, 2, 3, pong. Apa pong? Mengempuk. Tentang kemaluan tu. Tentang susu tu. Hancur, elok balik. Pukul lagi. Hancur, elok balik. Begitu keadaannya. Bagi berzina. Dan sebagainya. Itu pembalasan. Baik dibalas dengan baik, jahat dibalas dengan jahat. Bukan dalam kubur tu. Di neraka lah. Di neraka lah. Ya. Di masa di mana tiap-tiap orang setelah dihisab atau diadili akan mendapat pembalasan dari apa saja yang mereka pernah lakukan di dalam hidupnya di dunia. Perbuatan yang baik akan dibalas Allah dengan kebaikan. Jadi perbuatan jahat dibalas dengan kejahatan. Kecuali dia taubat. Dia taubat tak ada lah. Dia berzina, dia taubat kena tak? Dia tak ada. Dia taubat dengan Allah. Tak ada, kena dibalas dengan kejahatan. Perbuatan jelek akan dibalas Allah dengan kejahatan yang setimpal. Allah tidak akan anaya sekali sedikit pun. Tak ada pernah anaya. Tak ada buat sikit dibalas banyak, tak ada. Dia ikut setimpal. Allah dah janji apa ni, dia buat apa yang Allah janji ya. Allah Maha Adil sebagai konsekuen. Apa arti konsekuensi? Apa arti? Ya Allah, tak tahu cakap orang putih. Konsekuen. Apa artinya? Hasil daripada perbuatan jahat itu konsekuen atau kebaikan tu. Apa hasilnya? Itu artinya konsekuen. Konsekuen tu artinya ada cakap Melajunya. Balasan tu. Baik balas baik, jahat balas baik. Itu namanya konsekuen ya. Cakap putih tu konsekuen tu. Dia jadi cakap Indonesia. Konsekuensi ya. Dari keadilan itu diadakanlah pembalasan yang setimpal. Sikit lagi. Yang setimpal. Yang artinya setimbang dengan apa yang dilakukan dalam dunia ni. Ada orang masuk syurga dan ada pula yang masuk neraka. Pilihlah mana. Yang masuk syurga senang. Bahagia. Bahagia tu apa? Seronok aja. Tak ada duka cita. Tak ada sedih-sedih. Tak ada menderita. Bahagia. Dengan kesenangan dan kebahagiaan yang sesempurna-sempurnanya. Tak ada macam itu punya bahagia. Tak ada seronok yang lebih daripada seronok syurga ya. Buat selama-lamanya. Sedangkan yang masuk neraka akan sengsara. Tak ada seronok, tak ada rehat, tak ada tenang, tak ada senyum dalam neraka ya. Jadi pekik aja.
Allah ada kabar Al-Quran. Apa kata Allah Al-Quran? Rabbana absarna. Ya Allah, kami sudah lihat. Wa sami'na. Apa itu wa sami'na? Kami sudah dengar. Ya, kami sudah lihat, kami sudah dengar neraka itu dahsyatnya. Ya. Cerik-pekik dalam neraka tu. Aduh. Ondai. Tahu apa ondai? Tak tahu dia. Ayo yo. Tu mana tu kan? Ya. Lagi apa? Ayah. Tu mana? Tu orang Cina. Oh my god. Mana tu kan? Di London ya. Dah dengar cerik-pekik. Nak sahabat-sahabat farjina. Apa tu farjina? Kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal solehan. Kami nak beramal dengan amal soleh. Inna muqinun. Sekarang ni kami dah yakin benar-benar ya. Itu dia ya. Yang sempurna-sempurnanya buat selama-lamanya. Sedangkan yang masuk neraka akan sengsara dan menderita terus-menerus dengan penderitaan yang sungguh-sungguh pula ya. Sungguh-sungguh menderitanya. Tak ada satu saat pun yang tenangnya. Tak ada satu saat pun dia selesa. Tak ada. Sentiasa menderita. Jerit-pekik je kau dia. Tak ada gembira langsung. Tak ada tenang langsung. Tak ada seronok langsung. Demikianlah kesimpulan dari kehidupan sesudah mati. Dah mati tu, macam ni keadaannya. Boleh jadi bahagia, boleh jadi sengsara. Sesudah mati. Yang akan ditempuh oleh setiap manusia tanpa kecuali. Semua akan mengalaminya. Saya mengalaminya, perempuan mengalaminya, suami perempuan mengalaminya, anak-anak semua akan mengalaminya. Tak ada satu pun yang terlepas. Tak ada seorang pun terlepas. Ini dia. Itu dia namanya alam mahsyar ya. Akibatnya kemudian alam barzakh. Lepas ni kalau dah mati masuk kubur. Apa jadi dalam kubur? Itu kata lagi-lagi bulan depan lagi tu macam ni ya. Minggu ketiga, empat bukan saya, orang lain ya. Bulan depan kita baca itu. Sekian dulu. Ya. Pukul 10.40 dah sejam lebih. Berapa dah? 1 jam 7 minit 4 saat. Sejam lebih ya. Jadi sekian dulu tuan-puan. Ya? Boleh 5 pun boleh. Sekarang ni banyak sangat ada orang buang baby, anak. Bandar dia buang tu. Ada? Iyalah ada. Tapi masa akhirat esok, hati baby tu macam mana? Dia tanya cuma saya yang saya ke? Memang dia akan mendakwa besok. Kenapa kamu buang aku? Tanya. Baby tu boleh cakap dah esok? Boleh. Dia tanya, kenapa kamu buang aku? Kenapa kamu tak nak aku tu? Kenapa kamu letak aku dalam buku sampah? Kenapa kamu buang aku depan rumah Cikgu Enan? Apa dapat hukum mak ni tu? Itu saya cerita lah. Hukum membunuh. Apa hukumnya? Macam itulah. Berdosa lah tu ya. Apa hukumnya? Wallahualam. Tanya Tuhan. Ya. Jadi ada anak tu anugerah Allah Ta'ala ya? Walaupun dia tak suka anak. Tak suka anak. Setengah orang tak suka anak tu kerana mungkin anak tu lahir daripada perbuatan yang berdosa kan. Anak zina umpamanya dia tak suka. Tapi anak tu anugerah Allah. Terima lah. Siapa nyuruh buat jahat tu? Adakah mak ni saya sama dengan bapa? Semua. Bapak pun ditanya juga ya? Kenapa kamu melakukan zina? Kenapa kamu tak kahwin? Ya. Kalau kamu berkenan dengan seorang perempuan tu buat? Pinang lah. Perempuan tu kalau suka dengan lelaki tu buat? Kahwin lah. Nikah. Ya, memanglah semua lelaki dia sukakan perempuan. Dan perempuan pun fitrahnya sukakan lelaki. Jadi Islam tidak melarang. Ya, apa penyelesaiannya? Kahwin, nikah ya. Itu suruh dia, Allah suruh tu, fankihu ma tabalakum minan nisa. Kawinilah, nikahilah mana-mana perempuan yang kamu suka. Siapa yang kamu suka? Kahwin dengan dia. Masna wa sulasa wa ruba'. 2 lagi. 3 lagi. 4. Wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Sekiranya kamu tak boleh berlaku adil, cukuplah seorang bagi kamu. Itu Allah khabar tu. Kerana itu fitrah manusia. Benar kan? Orang lelaki memang sukakan perempuan, orang perempuan memang sukakan lelaki. Tadi ada jalan penyelesaiannya apa buat? Kahwin, nikah ya. Alright. Lagi? Sampai pukul 12. Udah risau ya. Sekian dulu ya. Aqulu qawli hadza
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.